Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam kita bincang-bincang berkenaan dengan Ramadan ni, bersama kita Ramadan Podcast, insya-Allah. Hari ini kita nak sambung lagi tadabbur surah Al-Qadr dalam pertemuan yang berikutnya lah, insya-Allah. Sebelum ni kita dah bincangkan sikit bahagian satu. Kemudian hari ini kita nak masuk lagi selanjutnya, sehinggalah nanti kita selesai kepada surah Al-Qadr ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita nak bincangkan maksud qadar. Kalau kalimah tu kalimah Lailatul Qadar. Lailah ni maknanya malam. Tapi Al-Qadar tu apa? Ada yang terjemahkan malam Al-Qadar ni, Qadar ni malam kuasa. Tapi kita pun tak berapa nak faham apa maksud dengan kuasa itulah. Jadi ulama tafsir dia jelaskan beberapa pendapat yang kita dapat lihat. Yang pertama, digunakan perkataan al-qadar sama dengan maksud dalam bahasa kita qadar. Jadi ada yang mengatakan bahawa Allah tentukan bahagian kadar apa yang manusia akan dapat pada tahun itu. Kalau dalam negara kita ni, misal kerajaan dia buat belanjawan kan, 5 tahun sekali. Dan setiap tahun akan dikeluarkan pula kadar pemberian kewangan kepada kementerian yang patut dapat. Macam tu. Kerajaan bukan buat 5 tahun sekali. Kerajaan buat belanjawan untuk 5 tahun. Maaf. Jadi kalau negara, apabila kerajaan buat belanjawan untuk 5 tahun, setiap tahun akan dikeluarkan pula kadar pemberian kewangan kepada kementerian yang patut dapat lah. Begitu juga dengan Al-Qadar. Al-Qadar yang dalam surah ni bermaksud kadar keseluruhan yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Tapi setiap tahun akan dibentang juga pada para malaikat untuk menjalankan kadar untuk tahun itu juga. Itu sahaja. Jadi inilah penentuan apa yang akan terjadi pada tahun itu. Siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati, rezeki apa yang makhluk itu akan terima dan sebagainya. Malaikat tak tahu penentuan Allah kat Lauh Mahfuz. Yang mereka tahu apa yang terjadi dalam setahun, apa yang dibentangkan oleh Allah SWT sahaja. Itu. Mereka diberitahu pada malam itu kerana mereka lah yang akan menjalankan tugas perancangan Allah. Kalau malam tu nak cabut nyawa, ditentukan orang ni si fulan akan mati sekian-sekian, maka malaikat yang akan menjalankan tugas dia take note lah. Gitulah lebih kurang, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui secara benarnya. Jadi Al-Qadar juga boleh diterjemahkan sebagai kemuliaan. Dan kerana itu Lailatul Qadar juga dikatakan sebagai malam kemuliaan. Maksudnya Al-Quran itu surah mulia diturunkan pada malam yang mulia. Dan Al-Qadar juga boleh diterjemah sebagai penghargaan. Oleh itu siapa yang beribadah pada malam itu kepada Allah dan taat kepada Allah, Allah akan hargai. Allah tu maha mensyukuri amalan hamba-hamba dia. Jadi Allah bagi kelebihan amalan mereka tu lebih 1000 bulan. Umur Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan pendek je. Maka Allah bagi kelebihan tu dengan pahala berganda sebab umur tak panjang. Jadi Al-Qadar juga boleh maksud penahanan, boleh maksud tersekat, tertahan. Sebagai contoh, Allah tahan rezeki seseorang. Ini kita boleh lihat digunakan dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Fajr, surah Fajar ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Faqadara. Adapun bila Tuhan mengujinya lalu membatasi atau menahan rezeki dia. Jadi digunakan qadar dengan maksudnya kerana nak bila sesuatu itu tertahan, tersekat kerana banyak sangat. Pada malam Qadar ni memang banyak sekali pada malaikat turun ke bumi, dan kerana itu keadaan menjadi tersekat lah, macam jam lah. Dekat langit tu nak turun ke bumi tu. Memang betul-betul maknanya memang
malaikat sentiasa mendoakan kebaikan. So kita grab malam tu untuk kita doa supaya kita dimakbulkan doa kita dengan izin Allah. Jadi ada banyak sekali makhluk Al-Qadar dan maksud Al-Qadar, dan semuanya boleh digunakan untuk menjelaskan maksud Lailatul Qadar tadi. Dan dia bukan hanya satu makna saja. Kalau kita bataskan maksudnya kepada malam kuasa saja, maka kuranglah maknanya untuk kita faham. Sedangkan Al-Quran ni banyak sekali mutiara-mutiara yang kita boleh ambil. Baik. Kita teruskan ayat 2. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui apakah dia malam Lailatul Qadar itu. Jadi kita lihat malam Al-Qadar itu. Mari kita lihat apa tafsir wa ma adrak. Apakah maksud ma dalam ayat ini? Salah satu guna ma adalah ma at-ta'jub, yakni untuk menyatakan kejutan dan kagum dengan sesuatu. Maksudnya alangkah hebatnya malam Qadar itu. Tahukah kamu kelebihan malam yang hebat itu? Jadi dengan menggunakan kalimah ini kita dapat sendiri tahu bahawa malam itu adalah malam yang amat penting dan malam yang amat hebat sekali. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalimah adra adalah dalam kata kerja past tense. Dan ada dalam ayat-ayat lain di mana Allah menggunakan penggunaan present tense. Seperti dalam Abasa. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bagaimana kamu boleh tahu barangkali dia ingin membersihkan dirinya. Kalau kita lihat perbezaan penggunaan kalimah ini, kita akan dapat tahu bahawa Allah gunakan dalam bentuk fi'il madhi, past tense, yang dah berlalu. Jadi Allah akan berikan jawapan selepas itu. Tapi kalau Allah guna present tense, Allah tak bagi tahu biasanya maklumat selepasnya. Sebagaimana contoh dalam Al-Basa tadi, ayat 3. Allah tak beritahu apakah yang ada dalam hati lelaki buta yang bertanya kepada Nabi itu. Tapi oleh kerana dalam ayat surah Al-Qadar ini Allah guna past tense, maka Allah bagi tahu tentang apakah malam itu dalam ayat selepasnya. Jadi maksudnya tuan-tuan puan-puan, ada maklumat yang Allah akan bagi tahu, tapi Allah tidaklah beritahu bilakah malam itu. Tapi ada maklumat yang Allah bagi tahu. Apabila Allah bertanya tentang sesuatu, maksudnya ia adalah perkara yang amat penting. Kita boleh lihat dalam surah-surah yang lain di mana Allah tanya tentang soalan sama. Dan satu lagi apabila digunakan kalimah ma adrak, dalam surah yang lain tidak diulang lagi soalan itu, tapi dalam surah ini Allah sebut sekali lagi soalan itu. Dalam ayat selepas ini menunjukkan betapa pentingnya tajuk ini, betapa pentingnya yang ada pada malam Qadar itu, betapa ada penting dia menunjukkan bahawa malam Qadar itu ada kelebihan-kelebihan tersendiri berbanding malam-malam yang lain. Jadi kadang-kadang Allah akan gunakan pengulangan setengah perkataan sebagai penekanan, dan dalam ayat ini Allah ulang perkataan Lailatul Qadar kali kedua, dan dalam ayat ini sebagai penekanan kepada kepentingan malam itu. Ada juga Allah melakukan perkara yang sama dalam surah-surah yang lain, tapi dalam surah ini Allah ulang lagi untuk kali ketiga dalam ayat ketiga. Ini menunjukkan lebih penting lagi Lailatul Qadar. Jadi kita kena beri perhatian lebih daripada biasa. Seperti mana yang kita sebut dalam pengenalan sebelum ini, dalam pertemuan sebelum ini, kita tidak tahu bilakah Lailatul Qadar. Jadi seperti mana kita katakan, sebenarnya ada kelebihan. Kenapa kita tak tahu? Pertama, kalau kita tahu, kita akan hanya beribadat pada malam tu saja. Jadi kita malas nak beribadah pada malam lain. Dan kedua, kalau kita tahu, tapi kita tak beribadah pada malam tu, dia sudah boleh dikira sebagai kesalahan. Maksudnya itu ada satu kerugian lah, dan jadi boleh jadi kesalahan sebab kita takut berdosa. Kita dah tahu, kita tak buat. Jadi kalau kita tahu bilakah malam Qadar itu dengan tepat, tapi kita tak ambil peluang, maka itu adalah satu perkara yang buruk, perkara yang teruk, satu musibah besar. Tahu tapi buat tak tahu. Jadi lebih baik kita tak tahu. Ini rahmat Allah SWT. Allah ni bukan saja nak hukum kita macam tu je. Tentang perkara ini, bila malam Lailatul Qadar, pernah tak Nabi nak bagi tahu bila akan terjadi? Pernah. Tapi semasa baginda nak keluar, ada orang bertengkar, maka dilupakan tentang berita itu kepada Nabi. Ini menunjukkan pergaduhan ni tak bagus. Dia akan menyebabkan perkara-perkara kebaikan itu hilang. Kita duk bergaduh sama sendiri, sama-sama asatizah yang beza pandangan. Akhirnya kebaikan yang ada pada ummah itu hilang. Beza itu sekecil sikit je,
tetapi yang rugi tu rugi besar. Kalau kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi dari Ubaidah bin Samit bin radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah SAW keluar pada Lailatul Qadar. Ada dua orang sahabat dia berdebat. Ada dua orang lelaki ni berdebat. Beliau bersabda, aku keluar untuk habarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar bila, tapi ada dua orang berdebat hingga tak boleh lagi diketahui bila. Mungkin ini lebih baik bagi kalian, cari dah di malam 29, 27, 25 dan dalam riwayat lain 7, 9 dan 5. Riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup dulu sedikit-sedikit. Biar kata jangan banyak-banyak. Nanti kita ada masa kita tadabbur lagi dalam ayat-ayat yang berikutnya. InsyaAllah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.